Berebut ayam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kembali lagi ke channel YouTube saya Hijau Daun. Aku harap korang dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, dalam pada tengok ayam tu, mungkin aku akan share serba sedikit. Duduk dulu. Aku akan share serba sedikit berkenaan dengan tajuk hari ni. Tajuk yang mana peternak Malaysia ni jarang pakai lah. Selain daripada enzim, pembuatan enzim, juga aku akan cerita berkenaan dengan bela ulat BSF. Apa tu ulat BSF dan apa kegunaannya? Kenapa aku keluarkan tajuk ulat BSF hari ni? Ulat BSF ni dia tak macam ulat daripada lalat sampah tau. Kalau ulat lalat sampah tu, kita boleh cam dari segi pergerakan dia. Okey, dari segi pergerakan dia, bila dia daripada telur tu menetas sudah menjadikan ulat, dari segi pergerakan ulat lalat sampah ni dia sedikit aktif, dia sedikit laju daripada ulat BSF. Dan juga saiz pun kita boleh beza. Saiz ulat BSF ni dia lebih ke coklat sikit. Dia ke coklat dan dia lebih berbaris, macam dia berbentuk lebih kurang macam barisan macam tu lah badan dia. Kalau macam ulat lalat sampah ni, dia lebih ke kuning ataupun putih sikit. Okey, jadi kita dapat bezakan lah dia punya dari segi pergerakan dan dari segi rupa bentuk tu. Maknanya ulat biasa ni lagi besar lah. Dia boleh mencapai sekitar 1 inci untuk sekitar 1 inci lah untuk saiz yang matang. Nak kenal lalat BSF dan lalat sampah. Lalat sampah macam biasa lah kan, yang lalat yang bulat, yang kecil-kecil tu kan. Okay, kalau lalat BSF tu yang badan dia yang panjang-panjang, kalau nak tahu. Kalau orang kampung kata ni lalat buah. Okey, macam ni lah, macam ni. Okey. Macam ni. Okey guys, ada juga yang satu agensi ni ataupun satu pertubuhan yang buat kajian berkenaan dengan lalat BSF ni, dan ada yang juga yang jual dia punya telur tu. Okey, untuk pengetahuan korang, telur tu kalau kita ambil lebih kurang dalam 1 gram kan, kita buat penetasan sendiri, telur daripada 1 gram tu dia boleh menghasilkan boleh mencecah lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 kilo ulat. Okey, ulat yang matang daripada 1 gram telur tu. Maknanya memang banyak geng. Dah dapat 3 kilo, apa lagi? Memang dapat jimat lah. Okey, satu je geng, kelebihan dia untuk para peternak ni, satu adalah dapat menjimatkan kos makan lah, sebab dia mempunyai protein yang sangat tinggi. Okey, selain daripada ketum ayam apa semua, ni adalah salah satu alternatif ataupun inisiatif yang boleh diusahakan lah. Tak banyak guys, tak banyak dalam Malaysia ni yang usahakan ulat lalat BSF ni, tak banyak, tak ramai. Orang kata tak komersial sangat ulat BSF ni, tapi ada yang buat. Untuk skala hobi mungkin ramai yang buat, tapi untuk agensi-agensi setengah lah. Mungkin kat Selangor tu mungkin banyak, dan aku diberitakan dekat Kelantan sekarang ni pun tengah bergiat lah untuk buat projek lalat BSF ni. Kalau tak mampu untuk dapatkan telur-telur lalat ni secara pembelian, korang boleh buat sendiri je kan, tak ada masalah. Okey, jom tengok macam mana cara aku buat ulat lalat BSF secara skala hobi. Jom tengok. Aku akan tunjukkan kat korang. Okey ni. Ni aku buat ulat makanan ayam, ulat BSF ulat lalat BSF. Okey ni satu ni. Kita tengok tu. Tu. Tu ulat-ulat tu. Tu. Ni lah ulat-ulat BSF yang aku buat
Dalam satu ni dalam ni ada banyak lagi. Ni salah satu lah. Tu kat bawah tu, nampak tu. Ni semua ulat ni bersih tau. Ulat ni bersih untuk diberikan kepada ayam. Ni bukan ulat daripada lalat sampah. Ni ulat daripada lalat BSF. Ni lalat dia jom kita cuba bagi makan dekat ayam. Kita tengok. Berebut ayam tu. Ayam memang suka. Ayam memang suka guys BSF ni, sebab BSF ni salah satu sumber protein lah untuk dia orang. Ulat BSF salah satu sumber protein selain ketum ayam, daun napier, kangkung, bayam, pasal apa lagi, enzim, dedak, padi yang ada protein tinggi tu. Ulat BSF pun sama, protein dia memang cukup tinggi. Okay, dah tengok tadi kan macam mana ayam-ayam ni berebut makan ulat BSF ni, sebab ulat ni salah satu sumber protein dia orang. Jadi memang berebut lah, selain daripada cacing dan serangga-serangga lah. Okay, itu juga salah satu protein yang boleh dikatakan besar jugalah untuk dia orang. Kalau selalu bagi mungkin seminggu sekali bagi BSF, ataupun 3 minggu sekali bagi BSF, bagi ulat BSF ni. Okay, macam mana aku buat? Senang je sebenarnya. Korang buat dedak perap daripada dedak padi ataupun mana-mana lah. Perak dengan cecair EM ataupun EM4. Tak kisahlah dedak ke nasi-nasi basi ke, korang perap. Lepas tu korang perak lebih kurang perak macam biasa. Perak macam biasa, lepas tu korang buka dan korang selit-selit macam ni lah. Korang selit-selit macam ni ya. Selit-selit, tutup macam ni ya. Tutup macam ni ya. Dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu maka adalah ulat-ulat dalam ni. Dan kalau kita tengok kat sini, kan, di plastik ni, ni di plastik ni dia ada telur-telur dia ni. Tu. Ada macam dekat sini lah kadang banyak telur dia. Dan ni tu macam tu lah. Senang je, tutup macam ni je. Kan? Tutup macam ni dan letak di kawasan yang tidak terdedah lah. Macam aku letak ni kawasan terdedah sebab benda ni dah jadi, tak ada masalah. Macam contoh kita nak simpan 2 minggu tu, disimpan di dalam stor ke, tempat-tempat geduk ke, belakang tepi-tepi ni ke, lepas tu tutup sikit. Macam guys, senang kan? Senang saja. Kalau ada masa buat, kalau tak ada masa tak perlu, sebab benda ni tak penting pun. Cumanya nakkan pengalaman tu. Apa yang ayam makan kita buat, apa yang ayam tak makan kita tak payah buat lah. Okay, kalau ayam makan benda elok kita kena buat lah kan. Untuk untuk meminimumkan kos makanan ayam lah. Okay, kalau bagi ni tiap-tiap minggu confirm ayam protein cantik. Okay, sekian dulu guys video berkenaan dengan ulat lalat BSF ni. Okay, mungkin kalau ada sambungan lepas ni berkenaan dengan ulat, mungkin akan buat. Setakat ni aku buat macam ni je lah dulu saja. Ni pun testing sebenarnya. Ini testing sebenarnya. Tapi kalau aku buat, mungkin akan buat proper lah. Tapi sekarang ni belum masa lagi untuk aku buat projek ulat lalat BSF ni. Belum lagi. Mungkin aku buat skala hobi saja macam ni, sikit macam ni. Tak banyak. Sebab ayam aku tak banyak kan. Untuk skala hobi, bukan skala komersial. Jadi mungkin aku akan pentingkan pokok ketum ayam je lah. Ketum dengan hijauan-hijauan yang lain lah. Contoh kangkung. Okay, macam ni. Macam kat sana tu aku nak tanam kangkung. Sana dah tanam tapi aku dah buang balik sebab pokok dia dah tua. Dan yang macam ni, ni pun sama. Aku kena buang balik sebab pokok ni dah tua. Aku kena tanam balik. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel YouTube Sehijau Daun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.